Perkembangan Sukan SEA KL 2017. Laporannya bersama Aisyah Basli. Baik, terima kasih Zarul di Angkasa Puri. Dan seperti semalam, emas pertama hari ini juga terhasil daripada lapangan bowling Padang menerusi acara pers lelaki sekaligus menjadikan emas ke-69 negara. Kemenangan itu diraih menerusi gandingan Muhammad Hizli Rais dan juga Fairul Izwan Abdul Muin. Bagaimanapun permulaan gandingan Malaysia agak perlahan apabila mereka ketinggalan kepada lawan dari Filipina Marcelito Pancho dan Morales Angelo. Sehingga ends ke-10 Malaysia masih ketinggalan 7-11. Di ends ke-12 gandingan Malaysia cuba mengejar namun masih juga ketinggalan 9-12. Bermula ends ke-13, Muhammad Hizli dan Fairul Izwan terus bangkit untuk memintas Filipina 14-12 dan terus melebarkan kedudukan menamatkan ends ke-15 dengan 17-12. Malaysia mengesahkan emas pada ends ke-17 setelah Filipina hanya mampu mengutip satu mata untuk menamatkan saingan dengan Malaysia 20, Filipina 13. Gangsa milik Thailand. Kemenangan itu sekaligus merangkul emas keempat dari skuad bowling Padang Negara. Nama Chua Yu Tian mungkin tidak sepopular atlet olahraga lain, tambahan tidak diletakkan sebarang sasaran. Tetapi malam tadi dia telah mencuri tumpuan apabila merangkul pingat perak acara lompat bergalah. Yu Tian mencatat 3.80 meter pada percubaan kelima untuk merangkul pingat perak yang juga merupakan catatan peribadi terbaiknya. Acara tersebut dimenangi oleh atlet Thailand Chayan Nisa yang mencatat 4.10 meter, manakala gangsa milik atlet Singapura Rachel Isabel yang mencatat 3.60 meter. I want a break first and then nak berlatih untuk tahun depan sebab ada Commonwealth dengan Asian Game. I will try my best to qualify. I think this is like langkah pertama yang baiklah untuk saya sebab ini pun kali pertama saya dapat wakil Malaysia untuk ke SEA Games. Ini merupakan penyertaan pertama dalam Sukan SEA bagi atlet berusia 24 tahun itu dan merupakan langkah pertamanya untuk memburu lebih banyak kejayaan terutama menjelang Sukan Commonwealth dan Sukan Asia tahun hadapan. Kejayaan Yu Tian meraih pingat juga membuktikan Malaysia tidak ketandusan atlet lompat bergalah selepas kejayaan terakhir yang dilakukan oleh Roslinda Samsu di Palembang pada 2011. Ketika hari keempat hampir berakhir tanpa sebarang kejayaan pingat, nama Chua Yu Tian timbul tiba-tiba di penghujung acara menghadiahkan pingat perak lompat bergalah untuk Malaysia. Tahniah Yu Tian, anda adalah wira kami. Fazal Jamal untuk RTM. Baik, di kolam renang semalam, kilauan pingat buat negara sedikit suram dengan hanya satu gangsa melalui acara 50 meter kuat lentang wanita oleh Caroline Chan. Bagaimanapun, pujian diberikan kepadanya yang berjaya memperbaiki pencapaian di Singapura 2 tahun lalu yang hanya menamatkan saingan di tempat kelima. Caroline berkongsi gangsa dengan perenang Indonesia Agung Isteri Kania Ratih Anak dengan catatan masa 29.91 saat, manakala emas dimenangi Nguyen Tin An Vien dan perak dari Indonesia Sophie Kemala Fatihah. Manakala dalam acara 100 meter kuat dada lelaki, perenang negara Wong Fu Kang gagal mempertahankan emas yang dimenanginya pada 2015 apabila menamatkan saingan di tempat terakhir. Dalam pada itu, acara renang yang sentiasa menjadi lubuk mencipta rekod baharu turut menyaksikan 2 rekod dilakar semalam. Perenang Thailand Piang Kwan Pawapotako mencatat rekod baharu 200 meter kuat dada wanita dengan masa 2 minit 29.58 saat, memadan rekod perenang negara Xiao Yiting 2 minit 30.35 saat yang dibuat di Vientiane, Laos 2009. Manakala satu lagi rekod menerusi acara 400 meter rampaian lelaki oleh perenang Vietnam Nguyen Hu Kim Song dengan catatan 4 minit 22.12 saat melenyapkan rekod berusia 14 tahun milik perenang Thailand Ratapong Sirisanont. Perlawanan separuh akhir. Kumpulan A bertemu kumpulan B untuk merebut tempat ke peringkat akhir.
bertemu Myanmar di TV1. Dan separuh akhir kedua, Malaysia bertemu Indonesia 8.35 malam di TV2. Tanpa sukarelawan, maka tidak lengkaplah perjalanan acara-acara pada Tamasya Sukan SEA KL 2017 kali ini. Mereka berbangga menjadi sukarelawan mengiringi atlet dan pegawai dari negara-negara ASEAN yang terlibat, termasuk media dan juga orang ramai. Para sukarelawan yang bertugas di venue-venue dibagikan tugasan mereka sebagai pegawai perhubungan, pengangkutan, logistik dan protokol. Mereka memastikan setiap aspek yang diperlukan atlet dan pegawai dapat dipenuhi selain membantu media dan juga orang ramai bagi memastikan kelancaran acara yang dijalankan. Bagi Guru Muhammad Asri Mansur yang pernah menjadi sukarelawan sejak Sukan Commonwealth 1998 dan Sukan SEA 2001, beliau berbangga menyumbangkan bakti kepada negara. Dia diberikan tugasan di bahagian protokol. Sebenarnya itu semangat sukarelawan itu sendirilah, yang mana kita membantu negara untuk menaikkan imej negara, di mana rakyat kita sendiri kita tahu mempunyai semangat untuk membantu, saling membantu dalam apa sahaja keadaan, sama ada susah senang, dan juga termasuk penganjuran yang diadakan di peringkat nasional lah. Manakala bagi jurutera King Si Ying berusia 39 tahun dari Sarawak, pengalaman menjadi sukarelawan Sukan Malaysia Sukma tahun lalu melonjakkan lagi semangatnya untuk menjadi sukarelawan pada Tamasya Sukan terbesar Asia Tenggara ini. Teamwork lah, networking lah, so we can join together, whatever we can work together, so let everybody to cooperate, so our leader can inspiring us to how to work together. Bagi pelajar Universiti Melaya, Nazirah Dul Hayah yang pertama kali menjadi sukarelawan mengakui tugasan ini memberikannya keyakinan diri menjalankan kerjasama berpasukan. Jati diri saya kerana apabila saya menyertai aktiviti sukarelawan ini, saya dapat melihat bagaimana sebenarnya pasukan-pasukan Malaysia ini dan juga rakyat-rakyat Malaysia ini mempunyai sikap patriotik dalam diri mereka yang tersendiri. Biarpun setiap acara yang dijalankan mengambil masa yang panjang, namun tidak kedengaran mereka mengeluh, tetapi sentiasa tersenyum melayan permintaan pelbagai pihak demi menaikkan imej Malaysia. Laporan Firdaus Mokhtar untuk RTM. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Saleh Said Keruak melakukan lawatan ke venue sepak takraw di Stadium Titiwangsa. Beliau disambut Timbalan Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia, Datuk Akramuddin Abdul Aziz bersama pasukan sepak takraw negara. Datuk Seri Dr. Saleh turut menyaksikan takraw doubles Malaysia menentang Filipina. Skuad sepak takraw negara setakat ini menyumbang 1 emas, 1 perak dan 3 gangsa menerusi acara Chinlon dan regu perpasukan. Hari ini 53 emas dipertandingkan dengan 45 acara akhir melibatkan atlet negara. Beberapa acara berpotensi menuai emas, antaranya renang yang bakal menyaksikan penampilan Wilson Sim dalam acara 4x100 meter rampaian dan 1,500 gaya bebas, selain acara luncur air, equestrian, silat petong dan juga acara balapan. Baik, ini berita yang baru kami terima. Kita baru saja mendapat 2 pingat emas masing-masing daripada sukan akuatik, terjun 3 meter dan juga menembak. Kita mulakan dengan perkembangan dari akuatik. Wendy Eng Yen Yi berjaya memperoleh emas dalam acara 3 meter terjun dengan kumpulan mata 342.9, sementara pingat perak juga milik atlet negara menerusi Nur Dapita Sabri, sementara pingat gangsa milik atlet Singapura Ashley Tan. Dan paling bermakna adalah pungutan pingat dari lapang sasa menembak Subang yang menyaksikan Jonathan Wong berjaya memperoleh emas dalam acara 10 meter air pistol, menewaskan juara dan juga pemenang pingat emas Olimpik daripada Vietnam, Huang Xuan Vinh. Dan itu sahaja perkembangan buat masa ini dari MyTech. Dan kita kembali semula ke Angkasa Puri. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saksikan dahulu pungutan pingat buat masa ini. Tewaskan setiap lawan.